والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para ahli ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama hadir ke masjid ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib mendengar kuliah maghrib atau sejarah maghrib pada malam ini. Moga-moga dengan demikian Allah menjadikan hati kita ini merupakan hati yang lembut, yang tunduk, yang patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama kita membenci perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Moga-moga dengan kehadiran kita ini adalah sedikit jawapan yang kita boleh jawab depan Allah Subhanahu wa taala di mana kita dihisab di hari akhirat kelak nanti. Di mana kita berada di depan Allah, kita boleh sebutlah, Allah tanku dulu masa aku duduk dekat dunia adalah sedikit waktu. Selepas maghrib aku berada dekat masjid bandar utama, aku duduklah dengar kuliah maghrib kan. Adalah alasan. Moga-moga ia menjadi amal soleh menjadi bekal kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, kuliah kita yang lalu ialah pada 15 hari bulan 8 yang lalu, sebulan yang lalu. Kita berada pada muka surat 43. Surat 43. Kita menggunakan sebuah kitab, iaitu kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Mabahis fi Ulumil Quran, sebuah kitab karya Syekh Manak Khalil Qattan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cara mudah memahami Al-Quran. Yang mana kitab ini dia mengandungi kaedah-kaedah asas untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tuan-tuan mau nak dapatkan buku ini, search je sekarang ni. Boleh tengok dekat Shopee, Lazada, kadang-kadang buku banyak. Cara mudah memahami Al-Quran. Buku ni sangat penting sebenarnya tuan-tuan. Dalam kita nak belajar Al-Quran, ini antara buku yang perlu ada dalam simpanan kita, dekat rumah kita, untuk antara bacaan-bacaan kita. Apabila tuan-tuan minat dengan ilmu tafsir Quran, minat belajar tentang tafsir begini cerita kan, minat nak tadabbur Al-Quran, minat tentang mukjizat Al-Quran, benda-benda sains dalam Al-Quran kan, maka setiap disiplin ilmu itu dia perlu ada ilmu-ilmu alat yang perlu kita kuasai, yang perlu kita fahami sebelum kita terjun kepada ilmu tersebut, kan. Contohnya kalau macam orang nak ambil SPM, orang nak ambil SPM dia tak boleh terus ambil SPM. Dia kena belajar form 1, form 2, form 3, form 4 tu baru dia akan jumpa SPM. So disiplin ilmu dia tu dia tersusun. Kalau tuan-tuan minat tafsir Quran, dia tak boleh pergi pada tafsir terus. Dia kata kena faham tentang ilmu usul tafsir ni. Nak faham tentang ayat Quran, kita kena belajar disiplin ilmu Al-Quran ini. Ulum, jadi dipanggil sebagai ulum Al-Quran. Dan kitab ni menjadi rujukan sebenarnya. Kalau orang belajar, orang nak pergi belajar dekat Mesir ke, dekat Saudi ke, dekat Jordan ke, Maghribi ke, dekat Sudan ke, dekat Syria ke, dekat Yaman ke. Kitab ini karya Syekh Manak Khalil Qattan, seorang ulama Mesir yang meninggal pada 1955 ni, antara menjadi rujukan utama dari bila orang nak belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kita berada pada muka surat 43. Kita telah membicarakan bab yang pertama. Bab pertama dia berkenaan dengan sejarah ilmu-ilmu Al-Quran,
sejarah perkembangan, penulisan, disiplin-disiplin ilmu yang ada dalam ilmu Al-Quran dipecahkan. Ulama dia pecahkan daripada zaman awal sehingga yang terkini, yang muasir. Kemudian bab 2 kita membicarakan tentang Al-Quran itu sendiri. Pengarang dia letakkan bab pertama tentang sejarah dulu, sejarah disiplin ilmu dan Quran itu, kerangkanya. Kemudian bab 2 dia terus kepada apa itu Quran, ta'rif Quran, apa nama-nama Al-Quran, sifat-sifat Al-Quran. Dan Al-Quran ini, bukan Quran, dia ada satu lagi. Quran wahyu Allah. Dia kata kalam Allah, wahyu Allah. Kemudian dia bezakan antara Al-Quran dengan hadis. Hadis pula ada beberapa jenis. Ada hadis dinamakan hadis kudusi, ada dinamakan hadis Nabawi. Kita dah bahas tu. Hadis Nabawi bagaimana, hadis kudusi bagaimana. Ada yang lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Kemudian ceritakan tentang hadis Nabawi. Hadis Nabawi ada yang sifatnya tauqifi, ada yang sifatnya taufiqi. Ada yang Nabi bijak ni berijtihad, ada yang betul ilham yang datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan tentang syubhat, ceritakan tentang perbezaan antara hadis Nabawi, hadis kudusi dan seterusnya pada bab tu. Dan kita masuk pada bab yang ketiga, iaitu bab yang disebut sebagai al-wahyu. Quran sebahagian pada wahyu. Maka bab 3 ni betul-betul menceritakan tentang wahyu. Dan kuliah kita akhir kita baru habis, iaitu mukaddimah kepada wahyu itu. Kita sampai pada muka surat yang ke-43. Dekat mukaddimah ni pengarang Syekh Mana Khalil Khattan ni dia ceritakan bagaimana cara kita nak faham wahyu Allah. Sebab wahyu ni sesuatu yang tak nampak. Maka dia bawakan beberapa contoh. Contoh yang berlaku pada zaman kita ini. Dia meninggal 1995. Pengarang dia bawakan macam mana kita telefon dengan orang. Satu dekat UK, dekat US, dekat Malaysia. Tak nampak tapi kita boleh dengar. Kan? Kemudian boleh buat video call sekarang ni. Voice call ada. Macam-macam bentuk yang online ni. Maka kita punya zaman kita sekarang lagi mudah sebenarnya untuk kita mempercayai wahyu Allah itu. Jadi berbeza kalau zaman Nabi itu lagilah buat musyrikin ni dia payah nak percaya. Tapi zaman kita ni dengan teknologi yang ada ni lagi mudah kita nak percaya tentang wahyu. Dan kita sampai kepada muka surat 43 ni, kita masuk kepada tajuk erti wahyu. Pas mukadimah pengarang dia masuk kepada erti wahyu. Apa dia makna wahyu ni? Kata pengarang, dia kata dikatakan wahaitu ilaihi dan uhaitu. Dia kata, kalimat ini digunakan secara rahsia sehingga orang lain tidak mendengarnya. Wahyu mengandungi makna isyarat yang cepat. So dia kata erti wahyu ni apa? Dia membawa maksud isyarat yang cepat. Wahyu maksudnya al-wahyu, wahaitu ilaihi, dia membawa maksud satu isyarat yang cepat. Tu. Ia berlaku biasanya melalui pembicaraan yang berupa simbol, dia kata. Terkadang melalui suara semata dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebahagian anggota badan. Maksud dia nak bagi sebut kat sini pengarang, dia kata biasanya wahyu ini berlaku melalui pembicaraan yang berupa simbol. Kita nampak simbol tu kita boleh faham. Tuan-tuan, kalau kita sampai dekat traffic light, kita tengok warna je. Warna hijau, warna merah, warna kuning. Dia tak tulis kat situ boleh jalan, kata berhenti, kata berhati-hati. Dia tak tulis situ kan. Tapi hanya dengan warna je kita dapat faham. Itu dia katakan. Ia berlaku biasanya melalui pembicaraan yang berupa simbol. Itu bentuk simbol, warna tu satu bentuk simbol. Terkadang melalui suara semata. Kadang-kadang wahyu ni dia boleh datang dalam bentuk bunyi, suara yang datang. Dan terkadang pula melalui isyarat dengan sebahagian anggota badan. Dengan isyarat dia kata. Gitu kan. Maka kita boleh memahami. Jangan bising, diam. Tunjuk je tangan. Itu satu bentuk isyarat. Tu. Ini macam mana nak faham takrif. Kita pergi pada takrif wahyu itu dia kata. Kemudian kata pengarang al-wahyu, dia kata
Wahyu adalah kata masdar. Masdar ni maksudnya kata terbitan. Dia mengandungi dua pengertian dasar, iaitu tersembunyi dan juga cepat. So kalau kita pergi dari sudut terminologi wahyu itu, kata dasar dia adalah membawa maksud satu, tersembunyi. Wahyu itu membawa maksud tersembunyi yang pertama, yang kedua dia cepat. Oleh itu dikatakan wahyu ialah maklumat secara tersembunyi dan cepat yang khas, yang khusus ditujukan kepada seseorang, pada orang tertentu tanpa orang lain tahu. Maksudnya apabila wahyu itu disampaikan, malaikat bawa wahyu itu kepada Nabi SAW, satu dan bentuk cepat Nabi dapat wahyu itu, kemudian tersembunyi, orang lain tak tahu. Sesudah Nabi dia kata, wahyu dia datang, dia panggil sahabat, wahai Zaid bin Sabit, wahai Abdullah, mari dengar, wahyu dah sampai pada aku nak bacakan ni ayat Quran, salib. So wahyu tu sampai, ada orang lain dengar sama. Sahabat walaupun duduk dengan Nabi, sahabat tak dengar. Maksudnya wahyu tu memang pada Nabi. Macam bila kita dapat call ada orang call kita, dia pula buat vibrate kan, dia handphone dia vibrate, dia dengar, tengok bergoyang dalam poket kan, angkat ni vibrate, tengok ada call, kita angkat, kita jawab phone. Ataupun kita guna bluetooth, tekan je, orang tak perasan, kita tekan je, kita tengah cakap, kita dengar je kan. Orang daripada mana? Daripada Jepun call kita. Orang duduk sebelah kita, rakan-rakan kita tak dengar kan? Maka kita yang dapat bentuk begitu contoh dia. Okey, inilah pengertian dasarnya. Dasar itu masdarnya, tetapi kadang-kadang juga bermaksud al-muha, iaitu pengertian isim maf'ul. Dia boleh disebut wahyu, ada dari sudut bahasa Arab ni, apabila kita pergi dia, terjemahan dia, takrif dia satu, dia akan pergilah sudut grammar dia satu. Ada yang dia katakan isim maf'ul yang kena buat, maknanya yang diwahyukan. Kalau dia katakan al-muha, maksudnya yang diwahyukan. Secara etimologi dari sudut bahasanya, pengertian wahyu ni dia meliputi ada beberapa perkara. Yang pertama disebut ilham. Ilham yang menjadi fitrah manusia disebut sebagai al-ilham al-fitri lil insan. Itu satu bentuk ilham yang menjadi fitrah manusia, seperti wahyu kepada ibu Nabi Musa. Kepada ibu Nabi Musa, ini bentuk-bentuk wahyu ni, dia meliputi ilham menjadi fitrah kepada manusia. Contoh dibawakan sini ayat Quran, surah Qasas ayat yang ke-7 disebutkan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Apa dia? Dan kami wahyukan, yakni kami ilhamkan kepada ibu Nabi Allah Musa alaihi salam, susuilah dia. Supaya ibu kepada Nabi Musa ni menyusukan anak dia. Ini merupakan fitrah manusia. Di satu bentuk ilham, fitrah manusiawi. Bila orang beranak kan, dapat anak kecil-kecil, dia angkat, ibu tu angkat, dia letak dekat dia punya susu, buah susu dia, maka dia akan otomatik dia akan hisap, kan? Dan mak ni pun bila dia beranak, dia otomatik dia ada perasaan Nabi dia nak menyusukan anak. Ini disebut Allah. Itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua dia kata ilham yang berupa, ini bentuk fitrah manusiawi. Ada bentuk ilham, fitrah manusiawi. Yang kedua disebutkan sini ilham yang berupa naluri pada binatang. Naluri pada binatang. Dia kata al-ilham al-azizil hayawan. Dia kata seperti wahyu kepada lebah. Ni dia bawakan dalil pada suratul Nahli ayat 68. Allah Taala sebutkan wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Apa dia? Dan Tuhanmu telah mewahyukan. Ni pengarang ni dia bawa daripada ayat-ayat Al-Quran perkataan wahyu itu, supaya kita dapat memahami kerangka-kerangka wahyu itu. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Ini bentuk wahyu kepada binatang. Nama dia lebah, dia kata.
Maka Allah Ta'ala wahyukan antakhizi minal jibali buyuta. Buatlah sarang di bukit-bukit. Di pohon-pohon kayu dan di rumah-rumah yang didirikan manusia. Dan kita tengok sampai hari ini. Memang kalau kita tengok sarang lebah tu, dia ada dekat bukit-bukit, dekat pohon-pohon pokok kayu. Dan juga dia ada juga hidup dekat rumah-rumah orang, rumah-rumah lama, celah kayu dekat atap rumah kan. Memang lebah ni dia. Dan tempat tinggal ni tak berubah dah dekat tempat lain. Sebab itu merupakan wahyu daripada Allah kepada makhluk dia, menamai binatang. Itu yang kedua. Maksudnya wahyu kepada binatang. Kemudian yang ketiga disebutkan wahyu ini dia kata isyarat yang cepat melalui simbol seperti isyarat Zakaria yang diceritakan oleh Al-Quran. Nabi Allah Zakaria alaihi salam ni Allah Ta'ala uji dia dengan nak boleh anak tu payah sikit kan. Jadi dia nak satu tanda bagaimana bila dia doa kepada Allah minta anak sampai satu peringkat tu disebutkan dia dah tua sangat. Kan. Kalau tuan-tuan buka surah Maryam tu, buku surat pertama tu cerita tentang Nabi Allah Zakaria. Kaf ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria ni dia merayu kepada Allah dengan nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka wali. Nabi Zakaria ni minta, dia cerita aku ni dah tua, doa aku tak dikabulkan lagi, aku minta dengan surga, ya Allah bagilah aku ni zuriat. Dia kata aku risau anak-anak aku ni dia tak ada zuriat dia kan. Jadi bagaimana tandanya bila dapat tu disebut dekat sini, dibawakan ayat Quran ni, surah Maryam ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebut fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka keluarlah dia daripada mihrab lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan waktu petang. Jadi ini bentuk isyarat yang cepat mengisi simbol. Isyarat Zakaria. Zakaria ni fa kharaja ala qaumihi. Nabi Allah Zakaria ni tanda, bagaimana tanda dia nak tahu yang dia akan dapat anak, yang isterinya ni hamil dan akan dapat anak, ialah tandanya dia tak boleh bercakap. Tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Dia hanya guna bahasa isyarat dia. Itu tanda dia. Yang mana dia keluar daripada mihrab dia, lepas dia beribadat kepada Allah, kemudian lalu memberi isyarat kepada mereka. Dia memberi isyarat kepada kaum dia. Digunakan bahasa. Dia tak boleh cakap. Ada ulama bila dia bahas ni betul-betul tak boleh bercakap ke, ataupun dia kena diam, tak boleh cakap. Ada beberapa bahasan para ulama. Tapi maksudnya Nabi Zakaria dia menggunakan isyarat. Isyarat kepada kaum dia, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Maksudnya tasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Sebab Nabi Allah Zakaria ni dia akan dapat anak. Okey, itu bentuk yang ketiga. Dia kata isyarat yang cepat mengisi simbol. Okey. Kemudian yang keempat ialah bisikan syaitan. Ini salah satu bentuk wahyu. Dia kata keempat ialah bisikan syaitan untuk menghias yang buruk agar nampak indah dalam diri manusia. Ini juga satu bentuk wahyu. Dia bawakan sini dalil. Pengarang dia bawakan dalil daripada surah Al-An'am ayat 121. Apa Allah sebut? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Apa dia? Sesungguhnya syaitan itu dia membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Tengok. Semua syaitan itu dia membisikkan. Syaitan itu dia membisikkan. Ada perkataan la yuhuna ila. Dia salah satu bentuk wahyu itu adalah bisikan syaitan. Macam
Kalau kita dapat bisikan syaitan tu, itu salah satu bentuk wahyu. Ada satu hadis Nabi disebut, Nabi dia kata manusia ni dia akan dapat dua bentuk bisikan. Satu bisikan daripada malaikat, satu lagi bisikan daripada syaitan. Kalau bisikan daripada malaikat, ini merupakan hidayah Allah. Kalau bisikan daripada malaikat, bisikan daripada syaitan, ini memang untuk kerosakan dia lah. Kalau bisikan tu bentuk macam mana? Dia bentuk ilham. Contohnya datang jalan, dah azan lah, dengar orang azan. Dengar orang azan, maka dia nak, masuk waktu. Ada perasaan dalam diri nak pergi ke masjid. Masjid, surau nak 2 tahun. Itu merupakan bisikan daripada malaikat. Ini sebutkan dalam hadis. Maka kata Nabi, hendaklah kamu bersyukur. Alhamdulillah. Maksudnya kita ni didampingi oleh malaikat. Bukanlah didampingi oleh syaitan. Dia didampingi oleh malaikat. Dengar. Ada orang dia dengar azan ni tak ada perasaan relax je. Tak rasa nak pergi masjid, nak pergi surau, nak sembahyang jemaah kan. Dia tak ada perasaan, biasa je. Ada orang bila dengar azan ni bising. Itu pula kata. Kan? Itu bisikan daripada malaikat. Dan bisikan yang kedua Nabi sebut bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan ni contoh jalan, contohnya tengok tempat maksiat, tengok ada kelabu malam ni kan, kelab malam, tengok rasa macam ada perasaan dalam diri, rasa macam nak pergi masuk kan. Ada perasaan tu. So perasaan itu dibentuk wahyu. Yang dikatakan wahyu, Nabi sebut sebagai wahyu. Maka apabila kamu ada perasaan sedemikian, kata Nabi SAW, fata'awwadz billahi minasyaitanir rajim. Hendaklah kamu mohon perlindungan daripada Allah, perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kena baca. Dia begitu, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau ada dalam perasaan kita tu, dia datang push tempat maksiat, tahu tempat maksiat, tapi hati tu dia cenderung kan, dia nak kan. Itu bisikan syaitan. Kita kena cepat auzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau tempat-tempat baik itu, bisikan yang baik tu, ada kuliah maghrib malam ni, rasa macam nak pergi, nak dengar kuliah, tu kita dah push. Malaikat ada duduk sekali bagi bisikan yang baik. Kita kena alhamdulillah ada. Aku ni maksudnya masih berada dalam kontrak lagi lah. Maksudnya Allah Ta'ala masih pelihara kita ni, dapat bisikan-bisikan yang baik daripada malaikat. Okey, ini yang keempat dikatakan bisikan syaitan. Dalil dia daripada surah Al-An'am ayat 121. Kemudian dibawakan lagi, pengarang dibawakan lagi dalil yang kedua, surah Al-An'am ayat 112. Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Apa maksud dia? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan daripada golongan manusia dan jenis jin. Syaitan ini tuan-tuan, syaitan ini dia, ulama' dia bahas, syaitan ni betul ada satu makhluk, betul nama dia syaitan, ataupun syaitan ini adalah dia sifat. Sebab disebut ada beberapa tempat dan Quran ni disebutkan syaitan al-insi wal jin. Syaitan tu ada manusia pun syaitan, jin pun syaitan. Maksudnya syaitan ni adalah sifat yang buruk tu adalah syaitan. Salah satu tafsiran syaitan tu yang ulama tengok, maksudnya syaitan adalah sifat yang buruk. Dia beza. Kita sebut iblis, iblis tu memang makhluk betul. Azazil memang betul, tu makhluk kan. Azazil, iblis, tu memang betul. Tapi syaitan ni, ulama dia, syaitan ni dia sifat pada manusia. Maksudnya kalau sifat yang buruk ada pada manusia tu, kita panggil syaitan. Sebab tu cerita Piramli, dia kata memang syaitan, kata kan. Kalau Arab ni biasa, kalau negara Arab ni, kalau panggil buruk-buruk, dia marah budak-budak, syaitan, dia kata. Kalau biasa kalau dekat masjid, budak-budak main-main kan, dua tahu anak-anak Arab ni kita kanas sikit cara dia main. Ya syaitan, dia kata. Dia panggil syaitan. Kita sini tak, culture kita tak pernah panggil lah orang syaitan kan. Tapi Arab dia biasa panggil gitu. Ya syaitan. Syaitan tak ada sifat pada manusia.
Kita kalau panggil macam itu siap lah. Kita tak biasa. Ni disebutkan. Okey. Agar sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. So dikatakan sini yuha, yuhi. Yuhi dia satu bentuk bisikan, satu bentuk wahyu, ba'dhum li ila ba'din zuhrufal qawli ghurura, membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Okey, itu yang keempat, wahyu. Kemudian yang kelima, kata pengarang, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat berupa satu perintah untuk dikerjakan. Tadi ada syaitan bisikannya, itu juga bentuk wahyu. Yang keempat. Yang kelima ini, apa yang disampaikan Allah kepada para malaikat dalam bentuk perintah, itu juga satu bentuk wahyu. Ada wahyu yang Allah bagi kepada Nabi dia direct. Kemudian ada wahyu yang bentuk wahyu Allah perintah kepada malaikat. Itu juga satu bentuk wahyu. Dibawa ke sini dalil pada surah Al-Anfal ayat 12. Apa firman Allah? Iz yuha rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Apa dia? Ingatlah apabila Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Ini surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni kisah macam apabila berlakunya peperangan Badar. Peperangan Badar ni orang Islam, kita ada 313 orang. Orang kafir musyrikin Mekah ada 1000 orang. Memang pada ketika itu memang goyang. 300 nak lawan 1000. Satu nak lawan 3 kan. Memang goyang. Nabi duk doa, minta Allah Ta'ala bantu. Dan turun wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala hantar malaikat berbondong-bondong, ribuan malaikat yang turun. Dan disebutkan iz yuha rabbuka ilal malaika. Ketika mana apabila Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Malaikat itu pun banyak berbondong-bondong dan dia memperteguhkan kedudukan orang yang beriman. Yang Allah bersama dengan malaikat, bersama dengan para nabi. Dan kalau kita buka sejarah tu, syaitan, jin, daripada golongan yang duduk dengan musyrikin Mekah pada ketika itu, bila malaikat itu turun, golongan-golongan makhluk iblis pada ketika itu, dia nampak malaikat turun. Ada dibahaskan kalau kita belajar dalam bab jin, adakah jin nampak malaikat kan? Satu, malaikat ni dicipta daripada cahaya, jin ni diciptakan daripada api kan? Dibahaskan adakah jin ini dia nampak malaikat kan? Malaikat pada cahaya. So ulama dia berdalilkan kepada kisah ni dan direkod dalam Quran bagaimana ketika mana malaikat itu turun, iblis, jin yang berada bersama dengan orang musyrikin Mekah pada ketika itu, bersama dengan Abu Jahal, mereka ni semua takut lari buat jin. Dia kata, aku nampak ini aroma la taraw inni akhafullah. Dia kata dalam Quran, aku kata iblis ni, dia kata ini aroma la taraw, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Dia kata dia nampak malaikat turun bersama dengan Nabi SAW. Inni akhafullah. Kata iblis itu, kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Waktu dia rekod. Maka golongan yang namanya iblis, jin ni, dia boleh nampak malaikat. Okey, dekat sini so perintah Allah kepada para malaikat itu juga satu bentuk wahyu. Itu yang kelima. Kemudian seterusnya yang keenam, dia sebut sini, sedangkan wahyu Allah kepada para nabinya secara syarak diberikan takrif sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Ini yang standard biasa kita tahu. Maksudnya kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi, itu salah satu bentuk wahyu. Takrif ini menggunakan pengertian maf'ul, iaitu al-muha, yang diwahyukan. Muhammad Abduh mentakrifkan wahyu dalam risalah at-tauhid sebagai pengetahuan yang didapati dari seseorang daripada dalam dirinya dengan sesuatu keyakinan
bahawa pengetahuan itu datang daripada Allah, sama ada melalui perantaraan ataupun tidak. Bagaimana Nabi ni dia nak tahu bahawa yang dia dapat ilham itu ada wahyu dia daripada Allah. Itu juga dibahaskan oleh para ulama. Kat sini disebutkan dalam masalah tauhid, kata Muhammad Abduh, pengetahuan yang didapati daripada seseorang dalam dirinya dan dia meyakini bahawa pengetahuan itu datang daripada Allah, sama ada melalui perantaraan Jibril yang bawa ataupun tanpa perantaraan. Dia dapat, Nabi ni dapat direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang wahyu itu. Dan hadis Nabi sebelum ni kita dah baca bahawa Nabi ni dia bagi tahu wahyu yang sampai kepada dia lebih cerah daripada falaki subhi. Kita bila malam, pagi kan, pagi gelap kemudian datang cerah. Cerah kan. Antara gelap dengan cerah tu kan beza. Beza. Daripada tak nampak kepada nampak. Nabi disebut wahyu datang kepada aku. Bagaimana aku boleh kenal pasti yang ni adalah wahyu daripada Allah dengan penuh yakin, dengan penuh faham bahawa itu adalah wahyu daripada Allah, bukan daripada syaitan, bukan daripada jin, bukan daripada iblis, bukan daripada makhluk lain. Memang wahyu pada Allah sebagaimana datangnya falaki subhi. Datangnya cerahnya waktu siang itu. Subuh, siang tu cerah tu macam tu aku nampak dengan penuh clear. Bukan yang dalam kabur-kabur tak jelas. Dia kalau tuan-tuan kalau biasa orang dia kena apa nama ni? Kena tindih tidur malam kan dengan jin kan. Jin bila dia tidur tu dia antara sedar dan tak sedar. Itu antara tempat mana jin berada. Antara panas dengan sejuk. Situ tempat jin dia duduk kan. Antara maghrib nak masuk maghrib kan. Antara cerah dengan gelap tu kat situ jin dia duduk. Kalau kita tidur pun antara baru nak terlelap dengan sedar kena, orang kata kena empap kan biasa. Tu tempat jin duduk. Jin ni dia tempat yang di antara tu dia suka main. Tu kawasan dia kan. Jadi dalam konteks wahyu ni Nabi sebut aku terima wahyu bukan macam tu, tak pasti, tak confirm ya ke tidak. Nabi tak kata gitu. Nabi kata falakis subhi, aku terang dan jelas ini wahyu daripada Allah, bukan mainan syaitan, bukan mimpi dan sebagainya. Memang jelas. Itu ketetapan itu yang ditegaskan oleh Muhammad Abduh dalam dia membicarakan tentang risalah tauhid, memtakrifkan wahyu itu. Okey, kemudian disebut oleh pengarang yang pertama melalui suara yang terasa dalam telinga. Bagaimana wahyu itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk yang keenam lah. Bentuk yang keenam yang kepada Nabi. Disebutkan yang bentuk yang pertama kepada Nabi itu adalah melalui suara yang terasa dalam telinga. Maksudnya Nabi ni dia dapat wahyu tu, dia dapat ada suara yang terasa dalam telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar wahyu tu, ayat Quran begini. Itu bentuk yang pertama kata pengarang. Kemudian yang kedua, atau malah tanpa suara. Satu dia boleh dengar. Tadi dikatakan ada perantaraan, tanpa perantaraan. Ada wahyu, contohnya ayat Quran turun. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Surah Fatihah kan. Jadi Nabi dengar kat telinga. Itu bentuk wahyu satu. Ataupun dia tak melalui telinga, tetapi malah tanpa suara. Tak ada suara tu, tapi dicampakkan terus ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk yang terus masuk ke dalam. Ada bentuk bisikan bunyi itu. Ada bentuk terus kepada Nabi, dia dapat faham itu. Beza antara wahyu dengan ilham adalah bahawa ilham itu sesuatu yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa sedar daripada mana datangnya. Itu beza. Bagaimana kita nak pengarang nak buatkan kita nak bezakan yang katakan ilham dengan wahyu itu, macam mana nak bezakan? Nampak macam dekat-dekat kan? Apa kata pengarang? Beza antara wahyu dengan ilham adalah bahawa kalau ilham sesuatu yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa sedar daripada mana datangnya.
Dia tak tahu pada mana, tapi dia ada satu dorongan untuk buat benda tu, ilham. Contoh lalu dekat kedai makan, tengok kedai mamak, wah, kedai tom yum, tiba-tiba rasa enzim keluar, enzim rasa macam lapar, rasa macam nak pergi makan kan, rasa tu dia dapat ada keinginan tu. Hal seperti ini serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih dan senang. Tu. Tapi tak tahu daripada mana dia. Fitrah manusiawi. Berbeza kalau dengan wahyu. Kalau wahyu tu jelas, Nabi dia faham. Memang ini betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ni kita ada sebut, disebutkan sebagai hadis tauqifi. Tauqif, ni bentuk hadis tauqifi tu yang Nabi dia jelas. Memang dia faham, oh ini wahyu daripada Allah dan disampaikan. Kalau taufik, taufik yang itu Nabi dia bijak, dia pandai-pandai, dia berijtihad. Itu So kalau ilham dia datang kita tak tahu daripada mana sumber dia, tapi ada perasaan, ada nak lapar, rasa nak makan, haus, itu bentuk sedemikian. Kalau wahyu jelas, kalau Nabi tu dia tahu ini memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian kata pengarang dia kata, takrif di atas adalah wahyu dengan pengertian akar bahasa. Ini baru kita beri kata dasar lah, asas dia dalam bentuk bahasa dan bentuk masdar dia. Bahagian awal takrif ini menunjukkan seakan-akan ada kesamaan antara wahyu dengan suara hati ataupun kasyaf. Kita boleh tengok kat sini, bila kita tengok pengertian wahyu ni, dia seolah-olah ada sama antara wahyu dengan suara hati ataupun kasyaf. Sebab dia dalaman di kita sendiri dia. Tetapi perbezaannya dengan ilham dalam takrif terakhir adalah menafikan kesamaan ini. Maka kalau kita nak bezakan dengan ilham tu dia jelas. Kita boleh nampak kalau wahyu daripada Allah memang turun pada Nabi dia faham, dia jelas. Kita tak boleh katakan antara ilham dan wahyu tu benda yang sama. So nampak ada beza yang Nabi dapat faham dengan baik. Okey, terus dia masuk sini. Bagaimana cara wahyu Allah turun kepada malaikat? Ini bentuk-bentuk cara wahyu itu diturunkan kepada para malaikat. Nak azan belum ya? 1 minit. Okey. Cara wahyu Allah turun kepada para malaikat ini yang pertama. Dalam Al-Quran, ini yang pertama, dalam Al-Quran Al-Karim terdapat nas mengenai kalam Allah kepada para malaikat. Di wahyu ni mula nak sampai kepada Nabi, step yang pertama Allah turunkan wahyu tu kepada para malaikat dulu. Bagaimana? Disebutkan sini surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 disebutkan, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Apa firman Allah ni maksud dia? Dan ingatlah apabila Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, azan
Muslimah dan hadirat yang kasih sekalian, 9 minit lagi kita habiskan part yang pertama ni. Cara wahyu Allah turun kepada para malaikat. Dalam Quran Al-Karim disebutkan ada nas mengenai bagaimana kalam Allah tu kepada para malaikat. Bagaimana komunikasi Allah berlaku dengan para malaikat. Dia bukan contohnya Al-Baqarah. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Allah sebutkan wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para malaikat. Maksudnya berlaku komunikasi Allah dengan para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, aku nak cipta dekat muka bumi ini khalifah. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bila dia dengar Allah Taala kata gitu, malaikat dia jawab, dia kata, qalu, malaikat semua berkata, dia kata, ya Allah, ataj'alu fiha, adakah engkau nak ciptakan dekat muka bumi nanti may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ada makhluk yang bergaduh, buat kerosakan, tumpahkan darah, dia kata. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Sedang kami ini, ya Allah, para malaikat adalah golongan yang bertasbih kepada engkau, menyucikan engkau, dia kata. Benar Allah Ta'ala sebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu, wahai para malaikat, tak tahu. So ayat ni, dalil ni menunjukkan ada berlaku komunikasi Allah dengan para malaikat. Cuma dia guna bahasa apa, bahasa Arab ke bahasa itu ini, tak disebutkan secara jelas. Apa bentuk mereka, tapi berlaku komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengarang dibuatkan dalil daripada surah Al-Anfal ayat-ayat ke-12.
Firman Allah, iz yuha rabbuka ilal malaika anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ini masih cerita berlakunya peperangan Badar. Apa maksud dia? Al-Anfal 12 ni, ingatlah apabila Tuhanmu wahyukan kepada para malaikat. Ini arahan Allah kepada para malaikat. Apa dia? Sesungguhnya aku menyertai kamu memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu pancunglah leher mereka. Ini arahan Allah ni. Komunikasi Allah dengan para malaikat. Allah Ta'ala beri arahan pada para malaikat. Fadribu, dia kata, fadribu fawqal a'naq, fadribu fawqal a'naq, wadribu minhum kulla banan. Oleh itu pancunglah leher mereka, yakni musyrikin, orang kafir-kafir Mekah itu, musuh itu, dan potonglah tiap-tiap anggota mereka. Ini Allah Ta'ala, komunikasi Allah, wahyu Allah kepada para malaikat. Dan kalau kita tengok sejarah peperangan Badar ni, memang lepas perang itu para sahabat ini bila dia tengok kepada musyrikin Mekah yang 1000 orang ni kena bunuh tu, cara dia punya pancung tu, cara dia pancung, cara kelar dia itu, potong-potongan dia tu kan, dia tengok, ini bukan manusia yang buat. Dan mereka bawa tunjuk pada Nabi SAW. Nabi kata, ini bukan kerja manusia, ini kerja malaikat. Kita manusia ni ada, dalam Islam ni dia dilarang penyiksaan jenis kelar kan, kita mengkelar tu kan, itu dilarang. Dilarang dalam Islam. Ada hadis Nabi yang melarang buat kelar itu, bentuk penyiksaan itu. Dan malaikat dia cara dibunuh gitu. Sebab itu disebutkan dalam Quran ni, wadribu minhum kulla banan. Bila sahabat tengok, sahabat dia kata aku baru nak pancung, tiba-tiba dah jatuh. Tu. Kalau kita baca sejarah perang Badar, baru nak pancung jatuh, baru nak pancung dah jatuh. Kan? Dan cara dia punya kelar itu bukan manusia yang buat. Dia macam berkelar itu. Dan kalau sahabat ni, kalau dia pancung sekali je dah mati. Tak adalah dia kelar bentuk penyiksaan. Itu di mana kelar. Direkodkan dalam Quran. Itu bentuk bagaimana arahan Allah kepada para malaikat dan perang Badar. Kemudian dia bawa kasih dalil lagi. Ada juga ayat yang berbicara mengenai para malaikat yang mentadbir urus dunia menerusi perintah. Maksudnya ada malaikat yang Allah perintahkan sebagai pentadbir dekat dunia. Apa dia dalil dia? Fal muqassimati amro. Apa dia? Demi malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan urusan dekat dunia. Surah Az-Zariyat ayat yang keempat. Serupa juga fal mudabbirati amro, dan demi malaikat-malaikat yang mengatur urusan di dunia. Surah An-Nazi'at ayat 5. Ini semua ni bentuk bagaimana Allah berkomunikasi dengan para malaikat. Berlakunya wahyu itu turun daripada Allah kepada para malaikat dengan arahan. Selain kalau Jibril tadi, dia memang dapat wahyu untuk disampaikan kepada para nabi. Ini memang arahan Allah direct untuk malaikat laksanakan. Okey, kita berhenti kat situ. InsyaAllah. Lepas ni kita tengok bagaimana detail selepas turun kepada malaikat, bagaimana pula Allah nak bagi wahyu kepada nabi yang melalui perantaraan ataupun direct kepada para nabi. Tengok dia dalil dia insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alhu fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.